Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Arifin. Dalam video ini, saya dan rakan saya akan membincangkan tentang work-life balance. Tapi sebelum itu, apa itu work-life balance? Work-life balance ini dilihat di mana bagaimana seseorang itu menyeimbangkan antara kerja dia dan kehidupan seharian dia. Apa itu kelebihan work-life balance? Salah satu kelebihan work-life balance ialah kesihatan diri kita akan menjadi lebih baik. Di mana kita dapat lihat jika kita korbankan terlalu banyak masa untuk bekerja, ia tidak akan mengambil masa yang lama untuk kita merasakan kesannya. Sebagai contoh, sama ada peningkatan stres ataupun serangan penyakit berterusan disebabkan sistem imun kita yang lemah dan juga penat yang berlebihan. Ini tidak bermakna kita perlu berhenti bekerja keras, tetapi bila kita menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan kita, sekurang-kurangnya gaya hidup kita terjaga dari segi senaman, waktu pemakanan dan juga pemakanan yang kita ambil. Sebagai contoh, untuk senaman, bila kita pandai menyeimbangkan antara kerja dan juga kehidupan kita, sekurang-kurangnya kita ada masa yang sesuai untuk bersenam. Sebagaimana kita tahu, manusia digalakkan untuk bersenam sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu. Kita dapat bersenam dengan baik. Apabila kita pandai menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan kita, sebenarnya waktu pemakanan kita dan juga pemakanan yang kita ambil terjaga. Sebagaimana kita nampak, jika kita terlalu sibuk dengan kerja, waktu pemakanan kita tidak terjaga. Kadang-kadang ada yang makan tengah hari bila sudah waktu petang dan sebagainya. So, bila kita pandai menyeimbangkan, kita dapat kawal, kita dapat jaga waktu pemakanan kita dan juga pemakanan-pemakanan yang kita ambil. Berbanding kita makan makanan segera dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah berdasarkan kelemahan atau kekurangan. Salah satu kelemahannya ialah kurangnya komunikasi seseorang itu dengan kawan-kawan, dengan keluarga dan sebagainya apabila dia tidak pandai menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan dia. Sebagai contoh, jika waktu kerja seseorang itu bermula daripada pukul 8 atau 9 pagi dan pulang pada pukul 5 petang, jadi selepas itu dikira waktu peribadi pekerja itu. Pada waktu itulah mereka dapat meluangkan masa bersama keluarga, bersama rakan-rakan dan sebagainya. Tidak pun waktu yang free itulah mereka dapat merehatkan diri mereka daripada stres yang mereka dapat dari tempat kerja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Turaida binti Musa. Okey, saya akan terangkan tentang opportunity dan juga threat. Opportunity antara masing-masing ini ialah peluang. Okey, sememangnya semua orang mempunyai peluang untuk mengecapi keseimbangan dalam kehidupan bekerja. Namun, cara yang menentukan bagaimana mereka mengurus dan menyeimbangkan antara kedua aspek berikut. Di sini saya akan berikan contoh seorang wanita yang berkejaya. Kenapa saya pilih wanita? Kerana bagi saya, wanita ni mempunyai kelebihan multitasking yang lebih baik berbanding lelaki. Dan seperti mana kita tahu, masa kini wanita banyak mempelopori bidang-bidang kerjaya yang dahulunya dipelopori oleh kaum lelaki. Sebagai contoh, pilot, engineer, arkitek dan sebagainya. Okay. Dan di sinilah kita dapat lihat bagaimana seorang wanita ni yang berkejaya mampu mengurus dan menyeimbangkan antara aspek kerjaya dan juga kehidupan beliau. Okey. Dan kita kena tahu bahawa kita juga mempunyai kelebihan dan kemampuan dan kekurangan masing-masing. Justru kita gunakanlah kelebihan yang ada untuk mencapai dan mencapai keseimbangan dalam kerjaya dan kehidupan kita. Okey, seterusnya ialah threat ataupun cabaran. Jika kita ada peluang, begitu juga kita ada cabaran. Dan sememangnya dalam untuk kita menyeimbangkan antara kedua-dua aspek berikut adalah sangat mencabar. Dan tidak semua orang mampu mengecapi dan menyeimbangkan kedua-duanya dalam satu masa. Ada antara mereka yang mampu menyeimbangkan dan menjaga hubungan dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan, namun
mereka tidak mampu untuk perform dalam kerjaya mereka. Okey, di sini saya akan berikan pandangan saya tentang bagaimana untuk mencapai dan menyeimbangkan antara kerjaya dan juga kehidupan. Okey, poin saya ialah masa. Okey, bagi kita semua simple masa kan. Daripada kecil kita belajar apa itu masa. Dan kita selalu dengar ungkapan masa itu emas. Okey. Emas bagi di sini saya nak terangkan bukanlah emas yang dipakai oleh kaum-kaum wanita tu. Tetapi emas di sini yang kita faham ialah amat ternilai dan mahal harganya. Justru kita perlulah memanfaatkan setiap masa yang kita ada. Dan kita perlu menentukan masa kita antara kerjaya dan juga kehidupan. Okey, dan di sinilah kita dapat mengecapi kehidupan yang lebih bermakna pada masa-masa akan datang. Okey, di sini kami akan tontonkan temu bual bersama seorang responden yang memegang jabatan sebagai seorang guru. Okey, dan di sini juga lah beliau akan kongsikan pengalaman kerjaya beliau sebagai seorang guru dan tips bagaimana beliau menguruskan antara kerjaya dan juga kehidupan dalam berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah memilih saya sebagai seorang responden. Sebelum tu saya ingin menceritakan seberingkas berkaitan diri saya. Nama saya Muhammad Syazwan bin Musa. Saya berumur 31 tahun. Anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Memiliki ijazah sarjana muda perguruan. Kerjaya saya adalah seorang guru, berkhidmat sebagai guru selama 8 tahun. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Pengalaman mengajar selama 8 tahun di sekolah rendah. Saya mengajar dalam subjek pendidikan jasmani dan bahasa Melayu. Kerjaya sebagai seorang guru pada hari ini bukan hanya sekadar mengajar murid-murid pandai membaca, menulis dan mengira. Saya sebagai seorang guru di sini lebih kepada mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berguna pada agama dan bangsa. Saya menjawat jawatan sebagai Setiausaha Sukan. Sebagai Setiausaha Sukan Sekolah, saya perlu merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sukan sekolah ini ke arah yang lebih cemerlang. Saya perlu bertanggungjawab segala aspek program pembangunan bakat murid supaya murid-murid di sini boleh cemerlang bukan hanya dalam bidang sukan tetapi cemerlang seimbang dari segi akademik. Saya juga terlibat dalam memberi sumbangan kepada program luar. Saya mempunyai sijil Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Saya mempunyai kelulusan untuk jadi pegawai dalam kejohanan olahraga peringkat kebangsaan. Saya juga terlibat dalam jurulatih untuk peringkat daerah, jurulatih permainan bola sepak dan futsal. Saya telah membawa beberapa orang murid dalam peringkat negeri Johor. Terdapat banyak sekali perbezaan yang sangat ketara pada diri saya sebelum saya berkahwin dan selepas saya berkeluarga. Pertama, saya dapati perbezaan yang sangat jelas dari segi kebebasan melakukan segala aktiviti, sama ada aktiviti individu dan aktiviti saya sebagai seorang guru di sekolah. Okey, tetapi bila selepas berkahwin, semua aktiviti kegiatan yang saya lakukan adalah sedikit terbatas, disebabkan adanya komitmen daripada keluarga. Sebelum ni kalau saya bujang, saya boleh bermain futsal sehingga pukul 1 malam. Tetapi bila berkeluarga, saya ada had masanya saya. Begitu juga dengan aktiviti sekolah. Mana yang ada aktiviti sekolah pada hujung minggu, saya perlu bahagikan dengan rakan-rakan guru untuk sama-sama hadir ke sekolah, tapi dengan masa dan waktu yang terbatas. Kita bezakan masa bersama keluarga, kita kena bahagikan
masa bersama balas kerjaya dan masa bersama keluarga sendiri dan keluarga mertua dan sebagainya. Sebagai seorang lelaki, saya sebagai seorang ketua, saya perlu mempunyai komitmen tanggungjawab kepada isteri, anak-anak, tanggungjawab kepada ibu bapa, tanggungjawab pada kerjaya. So saya kena bijak merancang untuk mengendalikan segala tanggungjawab ini dengan sempurna dan sebaiknya. Bagi pendapat saya, keluarga adalah lebih penting daripada kerjaya. Kita kena tahu bila hilang kerjaya, kita insya-Allah kita akan dapat kerjaya lain ataupun mencari pekerjaan lain. Tetapi bila kita hilang keluarga, segalanya akan hilang dan tak boleh diganti. Okey, namun begitu saya bersyukur kerana Allah berikan saya kerjaya seorang guru. Dengan adanya kerjaya seperti ini, kerjaya salah satu kerjaya yang sangat memberikan masa yang bermanfaat di antara kerjaya dan berkeluarga. Di sini saya akan berikan beberapa aspek penting yang saya amalkan bagi menguruskan kerjaya saya sebagai pendidik dan keluarga saya di rumah. Okey, pertama sekali di sini aspek yang pertama adalah kita kena bijak letakkan keutamaan. Okey, pertama sekali kita gariskan 5 keutamaan dari segi keluarga. Kemudian kita letakkan 5 keutamaan di segi kerjaya sebagai seorang guru. So kita akan fokus pada keutamaan yang kita gariskan supaya segala gerak kerja yang kita lakukan akan berfokus kepada kebijaksanaan aspek item-item yang kita tetapkan. So di sini kita dapat menguruskan kerjaya dan keluarga dengan baik dan seimbang. Seterusnya yang kedua, kita kena ketahui peranan-peranan utama kita. Okey, dari segi keluarga, apa peranan-peranan saya sebagai keluarga? Okey, saya sebagai seorang suami, saya sebagai ketua keluarga, saya sebagai seorang bapa dan saya sebagai seorang rakan. Seterusnya peranan saya sebagai pendidik. Apa peranan saya? Okey, saya sebagai pendidik, saya sebagai rakan-rakan sejawat, saya sebagai rakan-rakan guru. So bila kita tahu peranan-peranan yang kita tetapkan, so kita akan fokus pada gerak kerja kita yang lebih tersusun. Kita akan rancang strategi yang berkesan. So kita akan bekerja dengan lebih tersusun, dengan kemas dan segalanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Situ kita kena bijak menguruskan masa dengan lebih berkesan, dan bila kita uruskan masa ini dengan lebih berkesan, insya-Allah segalanya di antara kerjaya dan keluarga tiada masalah. Saya berikan tips berdasarkan pengalaman saya yang sudah berkeluarga selama 8 tahun. So yang ini adalah antara tips yang saya amalkan. Tips yang pertama yang saya lihat, yang saya nampak adalah kita kena bina hubungan yang berkesan ataupun bina komunikasi yang berkesan bersama pasangan kita dan rakan sekerja kita. Bila ada komunikasi yang berkesan, kita akan wujudlah toleransi di antara kita dan pasangan, dan antara kita dengan rakan sekerja di tempat kerja. Okey, seterusnya tips yang kedua adalah kita perlu memelihara maqasid syariah. Okey, Islam adalah cari hidup untuk kesejahteraan dunia dan di akhirat. Okey, dalam maqasid syariah digariskan 5 perkara penting, iaitu keturunan, akal, harta, agama dan akal fikiran. Okey, kesemua ni adalah penting untuk kita. So kita perlu berikan keutamaan pada penting inti. Sebagai seorang Islam, kita kena fokus kepada perkara-perkara yang penting ni. Okey, di mana kerjaya dan berkeluarga, kita mestilah menuju kepada 5 perkara tersebut. Okey, sebagai contoh, kita perlu menjaga hak bersama Allah, hak dengan Allah. Bila kita jaga hak dengan Allah, insya-Allah hak dengan sesama manusia pun
akan kita dapat sama. Seterusnya yang ketiga adalah kita kena bijak buat pilihan yang tepat. Satu masalah, suatu kerja yang kita dapat memerlukan kita membuat keputusan yang tepat. Jika kita buat keputusan yang salah, akan datang masalah yang lebih, seterusnya mengakibatkan kita lebih stres. So kita kena bijak membuat pilihan dalam kerjaya dan dalam keluarga. Terima kasih diucapkan. Semoga apa yang saya kongsikan di sini dapat membantu rakan-rakan di luar sana tentang pengurusan kerjaya dan keluarga, insya-Allah. Sekian, terima kasih.